Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 7.45 bersama saya Zulfitri Yusof. Kita saksikan dahulu paparan menarik kami untuk malam ini. Warga asing mungkin diwajibkan pakai lencana lepas saringan COVID. Pasar borong Selayang digempur. Ustaz Kazim masuk hospital tidak boleh tidur sejak 2 bulan. Kita mulakan Awani 7.45 dengan angka-angka ini di mana pergerakan rentas negeri telah tamat semalam. Secara keseluruhan, PDRM telah terima dan meluluskan 400,253 permohonan melalui aplikasi Grab Malaysia dan juga borang manual polis. Sebanyak 109,309 kebenaran melalui aplikasi Grab Malaysia dan juga sebanyak 1,388 melalui borang manual polis yang telah dikeluarkan bagi mereka yang terkandas di Selangor, Negeri Sembilan, Terengganu, dan dalam pada itu sebanyak 128 sekatan jalan raya diadakan untuk memantau pergerakan rentas negeri. Dan dalam sidang media pagi tengah hari tadi juga, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia akan berbincang untuk menyediakan tag ataupun lencana kepada warga asing yang sudah menjalani saringan COVID-19. Melalui pendekatan itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, hospital mengeluarkan surat mengandungi keputusan ujian dan arahan selanjutnya kepada mana-mana individu yang membuat saringan COVID-19. Individu yang positif COVID-19 bakal ditempatkan di ward untuk menerima rawatan, manakala yang negatif mungkin perlu menjalani kuarantin jika terdedah kepada kontak rapat. Warga asing yang negatif dan tidak dijangkiti diberikan surat daripada pihak hospital dan dokumen itu boleh ditunjukkan sekiranya perlu. Bagaimanapun setakat ini pihaknya belum ada kaedah identiti diri bagi memaklumkan yang sudah menjalani ujian saringan COVID-19. Tetapi untuk identiti diri setakat ini belum ada, walaupun surat ada kepada mereka. Kalau kita tanya, mereka boleh keluarkan surat, tapi kalau nak nampak mereka tu negatif dari segi ID yang mereka pakai, setakat ini belum ada. InsyaAllah saya akan bincang dengan pihak Kementerian Sumber Manusia, mungkin boleh meminta majikan-majikan mungkin menyediakan tag dan sebagainya untuk kita kenali bahawa mereka sudah pun menjalani swab test untuk COVID-19 ini. Sementara itu, Kementerian Kesihatan menyarankan majikan kepada warga asing mematuhi garis panduan dengan mengamalkan 3C bagi mengelakkan penularan COVID-19. 3C tersebut ialah elak tempat yang sesak atau crowded places, tempat tertutup confined spaces dan juga perbualan secara rapat close conversation. Ya, susulan terdapat laporan bahawa pekerja asing tinggal bersesak-sesak dalam satu unit kediaman. Dan kita berharap kelaziman baru ini dapat diamalkan oleh majikan-majikan dan juga individu-individu yang terlibat. Kalau kita amalkan cara ataupun kaedah baru sebagai satu budaya kita, insya-Allah kita dapat mencegah dan juga kita dapat memutuskan penularan COVID-19 dalam masyarakat. Lambakan pekerja warga Bangladesh, India, Myanmar dan Nepal di Pasar Borong Kuala Lumpur memaksa Jabatan Imigresen Malaysia menggempur lubuk warga asing. Walaupun dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat. Serbuan mengejut itu bermula jam 8.30 pagi tadi. Ratusan warga asing yang tidak sempat meluluskan diri ketika pasukan pegawai dan juga anggota Jabatan Imigresen mengepung kawasan pasar terbabit. Bagaimanapun, pengamal media tidak dibenarkan berada berhampiran kawasan itu, termasuk merakam video. Tinjauan di lokasi mendapati anggota Jabatan Imigresen dilihat membawa keluar sebahagian besar warga asing dari pasar yang sudah diperiksa sekitar jam 11 pagi. Mereka dipercayai berkemungkinan melakukan pelbagai jenis kesalahan, membabitkan peraturan dan juga Akta Imigresen 1959-1963. Dalam pada itu, Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Seri Mazlan Lazim berkata operasi berkenaan diketuai oleh Imigresen dengan dibantu polis. Mazlan mengesahkan dalam satu kenyataan ringkas kepada media, selain polis, operasi itu turut dibantu Angkatan Tentera Malaysia ATM,
Kementerian Kesihatan KKM dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Sehingga jam 11.30 pagi tadi, operasi masih berjalan dan tiada sebarang kenyataan dikeluarkan imigresen setakat ini. Ini pula cerita seorang lelaki yang sanggup membahayakan diri dengan meniti di atas bumbung dan memanjat siling di sebuah flat di Mak Mandin, Butterworth bagi mengelak ditangkap penguatkuasa agensi anti dadah kebangsaan AADK Pulau Pinang. Bagaimanapun, lelaki yang berusia lingkungan 30-an yang dipercayai di bawah pengaruh dadah itu berjaya ditahan selepas dipujuk pasukan penyelamat. Menurut pengarah AADK Negeri Elmirah Chong, kejadian berlaku apabila anggota dan pegawai AADK seberang Perai Utara bersama anggota polis melakukan pemeriksaan di sebuah rumah di Mak Mandin, Butterworth. Ketika melakukan pemeriksaan, seorang lelaki bergegas melarikan diri sebaik menyedari kawasan terbabit telah diserbu AADK. Anggota AADK kemudian mengejar suspek sebelum dia bertindak memanjat bumbung dan cuba memasuki sebuah rumah melalui tingkap. Beliau berkata anggota AADK itu telah cuba memujuk penaiki dadah itu supaya turun, namun tidak diindahkan sebelum pihaknya menghubungi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bagi membantu menurunkan lelaki itu. Dalam ops cegah yang dilakukan bermula jam 9 malam sekitar kawasan Kuala Muda, Penaga dan Mak Mandin itu, seramai 4 lelaki berjaya ditahan. Ujian saringan air kencing ke atas semua suspek mendapati mereka positif dadah. Kesemua lelaki itu dibawa ke pejabat AADK seberang Perai Utara dan direman untuk tindakan selanjutnya. Kerajaan Gabungan Pakatan Harapan Campur Bersatu Negeri Kedah di bawah pimpinan Datuk Seri Mukris Mahathir kini masih kekal menerajui tampuk pimpinan kerajaan negeri. Walaupun pelbagai ura-ura timbul susulan pertemuan tertutup membabitkan pimpinan PAS dan UMNO. Pengerusi Parti Amanah Negara Kedah, Datuk Farazi Muhammad Zazawi menjelaskan mana-mana adun daripada PH ataupun bersatu di negeri itu yang ingin mengubah angin mahu menyertai Gabungan Perikatan Nasional perlu membuat kenyataan rasmi terlebih dahulu. Setakat ini, Kerajaan Negeri Kedah masih belum menerima sebarang kenyataan rasmi daripada mana-mana pihak berhubung perkara terbabit dan menganggap ianya sebagai spekulasi. Beliau yang mewakili PH Kedah mengesahkan mengadakan pertemuan dengan Menteri Besar yang mewakili Bersatu Negeri di Seri Mentalun. Ada juga kita sentuh, tapi kita lihat bahawa kerajaan masih terus berfungsi. Tidak ada apa-apa kenyataan daripada pihak sana yang menyatakan bahawa mereka sudah cukup majoriti setakat ni. Jadi kita akan turunkan kerajaan, tak ada apa. Datuk kata ada 6 adun nak melompat. Betul ke Datuk? Itu yang kita tak tahu sebenarnya. Kalau mereka nak lompat, mereka kena buat satu kenyataan rasmi. Hingga sekarang belum ada kenyataan rasmi daripada pihak berkenaan. Jadi kami anggap sebagai satu spekulasi setakat ni. Tak ada lagi yang secara rasmi. Terdahulu, Datuk Seri Mukris Mahathir tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Halim Alustar sebelum terus ke kediaman rasmi di Seri Mentalun Alustar kira-kira jam 1.30 tengah hari tadi. Ketua Polis Johor, Datuk Ayub Han Maidin Piche mengesahkan timbalan Ketua Polis Balai di daerah Muar ditahan pada Ahad kerana didakwa mencabul 2 anggota sukarelawan polis wanita. Suspek seorang pegawai polis berpangkat sarjan berusia 55 tahun itu akan direman bagi siasatan lanjut. Kes ini pada 6 hari bulan 6, 7 dan 8 dan 3. Satu kes melibatkan seorang anggota lah. Suspek ini mencabul dua lagi anggota perempuan di daerah Muar lah. Kertas siasatan telah dibuka bawah 354 itu cabul. Kita akan menjalankan siasatan selengkap-lengkapnya dan kalau didapati ada asas untuk tuduh, kita akan tuduh di mahkamah. Seperti biasa tuan-tuan, saya tidak akan tolak ansur. Anggota saya ke, pegawai saya ke yang terlibat melanggar undang-undang pasti akan ditangkap dan kalau cukup bukti dituduh. Tidak ada tolak ansur. Ini yang mengambil kesempatan terhadap anggota ataupun pegawai perempuan. Dalam sidang media sama, Datuk Ayub memberitahu polis akan memohon kepada Mahkamah Majistret Johor Bahru pada Selasa untuk menyambung perintah tahanan reman. Permohonan itu bagi membolehkan polis melengkapkan kertas siasatan selepas pelakon dan penyampai radio itu setakat ini didapati enggan memberikan kerjasama. Balik baca balik.
Yang mana yang terlibat dalam ni tuan-tuan, benda-benda yang memuat naikkan perkataan, komen-komen jelik ni tuan-tuan, jelik dan jelik ni, bahasa kasar, bahasa yang kurang ajar tuan-tuan, mungkin yang tak baca, tak menghayati rukun negara. Itu dah tak ada tuan-tuan. Balik baca balik rukun negara, lepas tu baru mengaku kata kita ni rakyat Malaysia. Tu jangan kurang ajar. Yang kurang ajar kita akan ambil tindakan lah. Penceramah bebas Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas dirujuk ke sebuah hospital swasta pada Isnin malam berikutan beberapa komplikasi selepas berdepan masalah tidak boleh tidur sejak 2 bulan lalu. Perkara itu disahkan salah seorang pembantunya yang hanya mahu dikenali sebagai Amin. Menurutnya, Muhammad Kazim alami sakit pinggang dan kembung perut kesan daripada masalah tidak boleh tidur itu. Semasa dirujuk ke poliklinik minggu lepas, doktor beri diagnosis awal sebagai gastrik. Apabila sakit tidak berkurangan, Muhammad Kazim dibawa ke sebuah hospital swasta di Ipoh, Perak. Menerusi akaun Facebook beliau sebelum ini, Muhammad Kazim menyiarkan gambarnya dirawat di sebuah hospital di mana beliau turut merakamkan ucapan terima kasih kepada semua yang memberi petua dan mendoakan kesihatannya segera pulih. Dalam pada itu, Muhammad Amin, prosedur ujian telah dijalankan dan keputusannya dijangka dikeluarkan pada Selasa. Buat masa ini, pendakwah berkenaan berehat di rumah dengan sebarang ziarah tidak dibenarkan ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini. Bagaimanapun, program live di fanpage Facebook DUKE diteruskan sebagaimana dijadualkan. Seorang pemandu jengkaut maut selepas tertimbus tanah ketika melakukan kerja mengorek tanah di lereng bukit di kampung Pantai Ali kira-kira jam 10.45 pagi pada Isnin. Mangsa Cik Abdullah Harun, 59 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian di mana sebelum itu 3 pekerja dikatakan ternampak pergerakan tanah runtuh dan memberitahu mangsa supaya melarikan diri. Mangsa dikatakan melompat ke sebelah kiri jengkaut dan lari ke arah hadapan jentera untuk menjarakkan diri dari tebing bukit yang runtuh. Sementara itu, Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Terengganu, Khairul Azmi Ismail berkata, sejurus menerima panggilan, seramai 10 kekuatan dari Balai Bomba Wakaf Tapai dikejarkan ke lokasi kejadian. Ketika tiba, mangsa tertimbus dan operasi mencari mangsa dilakukan dengan menggunakan jengkaut serta bantuan orang kampung. Mangsa berjaya dikesan pada kedalaman 2 meter dan disahkan meninggal dunia oleh pihak perubatan. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Hulu Terengganu untuk tindakan lanjut. Kami nak berhenti rehat seketika dahulu tetapi saksikan selepas ini apa nak jadi dengan Dewan Undangan Negeri Melaka. Jangan ke mana-mana, itu kami kongsikan selepas ini. Kekecohan ini tercetut sejak awal persidangan yang berlangsung kira-kira jam 9.30 pagi bermula apabila bekas Ketua Pembangkang Datuk Seri Idris Harun memintas bacaan doa yang sedang dibaca oleh bekas Speaker DUN Datuk Omar Jaafar. Selepas itu, kekecohan makin hangat selepas cadangan pertukaran Speaker dan timbalan Speaker sedia ada. Di tengah kekalutan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pengkalan Batu Datuk Nurhizam Hassan Bakti turut bertikam lidah dengan wakil pembangkang dari DAP selepas dilabelkan sebagai barua dan pengkhianat. Menerusi sebuah video berdurasi seminit 10 saat yang tular di aplikasi WhatsApp, memaparkan Nurhizam bertegang leher cuba mempertahankan dirinya sambil ditenangkan oleh beberapa wakil rakyat kerajaan. Sementara itu, Adun Pengkalan Batu Datuk Nurhizam Hassan Bakti mendakwa wakil rakyat pembangkang sengaja mencari peluang menyerang dirinya ketika persidangan pertama penggal ketiga Dewan Undangan Negeri DUN Melaka ke-14 yang berlangsung hari ini. Beliau mendakwa secara tiba-tiba dilemparkan dengan kata-kata kesat oleh beberapa wakil rakyat pembangkang yang mendakwa dirinya barua, babi dan pengkhianat. Dan cukup pasal Melaka, kita saksikan dahulu paparan menarik yang lain selepas ini. Tiada bukti saintifik COVID-19 tular melalui makanan. Larangan bawa kanak-kanak masuk ke pasar raya.
95% rakyat Malaysia patuh pada garis panduan. Sehingga 11 Mei 2020, jam 12 tengah hari, jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia ialah sebanyak 6,726 kes positif. Daripada jumlah itu, 70 kes baru dicatatkan pada hari ini. 1 kes import dilaporkan di mana 31 kes adalah dalam kalangan bukan warga negara Malaysia. Setelah kes kumulatif ditolak dengan kes discharge dan juga kematian, jumlah kes yang aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah sebanyak 1,504 kes, di mana daripada maklumat terkini yang dilaporkan kepada CPRC Kebangsaan, terdapat 1 kes kematian dilaporkan. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 109 kes. Dalam pada itu, 20 kes yang positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah itu, 7 memerlukan bantuan pernafasan. Manakala 88 kes lagi telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini dan menjadikan jumlah kumulatif ialah sebanyak 5,113 kes. Dan sehingga 11 Mei, juga 3 kluster COVID-19 dalam kawasan PKPD menyaksikan tiada pertambahan kes, termasuk PKPD di kawasan Pasar Jalan Osman di Pusat Bandar Utara dan juga Pasar Borong Kuala Lumpur. Kes positif kekal dengan 197 kes di mana 83 kes di luar PKPD dan melibatkan 120 orang bukan warga negara. Manakala di Selayang Baru jumlah kes sebanyak 52 kes dengan 32 kes bukan warga negara, dan di kawasan Pasar Jalan Osman 27 kes direkodkan dan 2 kes daripadanya ialah kes luar PKPD. Dan sementara itu, tiada bukti saintifik yang mengesahkan bahawa jangkitan COVID-19 boleh menular kepada manusia melalui makanan. Demikian tegas Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, di mana menurut Ketua Pengarah Kesihatan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia menyedari kebimbangan orang ramai susulan penutupan kilang ayam selepas pekerjanya didapati positif COVID-19. Bagaimanapun setakat ini, Kementerian masih menunggu laporan penuh daripada Jabatan Veteriner berhubung kes tersebut. Saya rasa ramai yang risau mengenai isu ini, dan kalau kita lihat setakat ini sampai hari ini tak ada jangkitan daripada makanan. Jadi kalau melihat kepada kilang ayam contohnya dalam proses dan jadi kita tunggu sama ada virus tersebut ada dalam haiwan ataupun dalam ayam. Jadi kita tunggu laporan pada DBS lah yang tu. Tapi yang pasti ialah tindakan kita apabila kita membeli makanan, kita memasak makanan tersebut. Jadi kalau bila kita masak, virus itu akan mati. Kalaupun ada virus, tapi setakat ini kita tak tahu ada virus ke tidak dalam makanan tersebut. Tetapi kita akan tunggu kajian yang dilaksanakan oleh DBS lah. Penggunaan kaedah Rapid Test Kit RTK antibody untuk saringan COVID-19 di klinik swasta untuk pekerja sebelum kembali bertugas adalah tidak disarankan. Sebaliknya, tegas Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ujian mengesan virus tersebut adalah berasaskan antigen, iaitu melalui ujian RT-PCR atau ujian RTK antigen. Kedua-dua ujian tersebut memerlukan pengambilan nasopharyngeal swab oleh anggota yang terlatih dengan menggunakan alat pelindung diri iaitu PPE yang bersesuaian, serta kelengkapan makmal seperti biological safety cabinet ketika proses sampel yang telah diambil. Manakala ujian serologi RTK antibody yang menggunakan sampel darah dari hujung jari tidak boleh digunakan sebagai ujian pengesahan ataupun diagnosis. Ini kerana kehadiran antibody tidak dapat mengesahkan jangkitan semasa. Kerajaan mungkin mewartakan larangan kepada ibu bapa atau penjaga untuk membawa anak-anak mereka ke pusat membeli belah atau pasar raya. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, keputusan itu akan dibuat jika masih ada individu yang tidak prihatin terhadap tahap kesihatan kanak-kanak. Keselamatan anak kita adalah tanggungjawab kita. Kita kena tanya diri kita, adakah anak kita akan selamat jika berada di dalam kumpulan manusia yang ramai, di dalam kawasan tertutup seperti di dalam pasaraya dan sebagainya. Jadi mereka perlu tanya. Setakat ini tidak ada
Tetapi jika perkara ini berterusan, kerajaan boleh memasukkan di dalam peraturan di bawah Akta 342 untuk membawa anak-anak ke tempat khalayak ramai seperti supermarket dan sebagainya sebagai perkara yang terlarang di dalam list negatif yang ada pada ketika ini. Rakyat Malaysia juga dinasihati untuk terus mematuhi garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang dikuatkuasakan. Walaupun 95% rakyat Malaysia mematuhi garis panduan, kawalan kendiri yang tinggi masih perlu dilaksanakan. Pematuhan orang ramai adalah agak tinggi. Jadi saya kira walaupun tidak ada peraturan yang begitu ketat seperti yang pernah kita lakukan di bawah PKP 1, 2 dan 3, tetapi orang ramai mulai sedar tentang peranan masing-masing untuk menjaga kepentingan diri masing-masing. Saya percaya kawalan kendiri telah pun mula dilaksanakan oleh rakyat kita. Saya bagi pihak kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat kerana mampu untuk mendisiplinkan diri bagi menjaga keselamatan diri. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Pasar Jalan Osman, Petaling Jaya dilihat lebih terkawal. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang berkata, kepatuhan penduduk di kawasan itu juga memudahkan penguatkuasaan pihak berkuasa. Di sini lebih mudah, ya. Sebab apa? Kita tahu satu disebabkan penduduk yang di sini ramainya penduduk tempatan, kan, yang warga asing dia tak berapa ramai, ya. Pematuhan akan arahan yang diberi oleh pihak-pihak berkuasa sini amat mendapat kerjasama yang tinggi, ya. Apa yang kita minta kan mereka, ya, dengan rela hati, ya, melakukannya. Itu yang membuatkan kerja-kerja kita ni lagi lebih mudah. Apa yang menarik di sini adalah kerjasama ataupun cara-cara bekerja sekarang ni antara pihak-pihak berkuasa ni telah kita lihat amat efisien, kan. Kesefahaman dah ada, kan. Pada masa yang sama juga isu-isu yang lepas ataupun sebelum ni yang kita hadapi telah pun kita dapat tangani dengan lebih cepat lagi lah, kan. Hasil tinjauan mendapati aktiviti saringan giat dijalankan di sebelah pagi. Ini termasuk kehadiran pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ke setiap rumah bagi mendapatkan maklumat penduduk serta tujuan saringan. Pasar Jalan Osman Petaling Jaya diletakkan di bawah PKPD bermula 10 hingga 23 Mei depan. Ekoran terdapat kes COVID-19 melibatkan 2 pasar di Petaling Jaya. Wabak COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan berjuta-juta orang yang hilang pekerjaan dalam sekelip mata. Justru itu, webinar Amazing Investor Virtual Online diadakan buat julung kalinya dengan matlamat membantu orang ramai mencari sumber pendapatan ketika mana dalam tempoh krisis dan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berjalan. Pengurus Wang Batalia Inter-Pacific Asset Management, Datuk Dr. Nasri Khan Adam Khan berkata, webinar tersebut merupakan perhimpunan maya dalam talian pelaburan saham terbesar di Malaysia dengan disertai 1,300 orang. Webinar eksklusif ini direka khas bagi memberi peluang kepada masyarakat daripada pelbagai lapisan memburu saham hebat dunia seperti Tesla, Facebook dan Google. Bila kita buat online, instruction ni lebih teratur, lebih sistematik. Sebab semua orang, 1,000 lebih ni, 1,300 orang ni boleh tengok dengan jelas skrin saya. Dia boleh tengok macam mana saya pilih saham, macam mana momentum saham tu,
dekat mana butang kita nak tekan buy, dekat mana kita nak tekan butang sell. Lebih jelas. Okay? Dan kita juga ada tentera-tentera untuk menjawab dalam online secara live. Ini beza dengan offline. Bila offline, kita ada 1,000 orang, susah nak kita layan seorang-seorang. Bertitik tolak daripada kesedaran bahawa bukan semua celik pelaburan saham, Dr. Nasri berkata beliau menggunakan teknik, cara dan bahasa yang santai bagi memudahkan pemahaman. Tambahnya, teknik bagi mengenal pasti saham-saham patuh syariah turut didedahkan secara terperinci bagi memudahkan pemilihannya. Dan ramai orang yang tak sangka rupanya ada satu cara yang simple untuk kita buat duit 1% ataupun 2% sehari, alright, dengan cara yang mudah. Iaitu dengan membeli dan menjual saham-saham yang ada momentum, right? Iaitu saham-saham teknologi kebanyakannya. Saham-saham ini bukan itu saja, dia juga patuh syariah, right? Saham ini kita ada 70,000 saham patuh syariah seluruh dunia yang mana kita boleh labur serendah RM10. Webinar Amazing Investor Virtual Online ini berlangsung 3 hari sehingga 11 Mei. Lazimnya pada waktu ini menjelang Hari Raya Aidilfitri, penghuni rumah anak yatim antara kanak-kanak yang paling gembira kerana akan dibawa membeli baju untuk membeli belah untuk baju raya. Bantuan itu menyebabkan ada setengah yang mendapat 3 atau 4 pasang baju raya. Bagaimanapun tahun ini dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat dilanjutkan sehingga 9 Jun, suasana persiapan Hari Raya berbeza sama sekali. Di Ipoh Perak misalnya, belum ada pihak yang tampil menaja baju raya untuk anak-anak yatim di asrama Darussalam. Tapi setakat ini belum ada lagi penajaan. Tapi alhamdulillah lah, saya rasa insya-Allah kemeriahan dan keceriaan beraya itu insya-Allah tetap ada. Setakat ini mereka belum menunjukkan sebarang reaksi yang negatif. Rata-ratanya masih lagi dengan semangat yang sama. Alhamdulillah mereka ini sentiasa positif dalam keadaan dan suasana yang macam mana pun. Bagi anak-anak yatim pula, mereka menerima seadanya dan tetap bersyukur kerana keadaan di asrama jauh lebih baik berbanding jika mereka tinggal di luar. Lepas dapat macam 3-4 pasang itu lah. Tahun ni belum ada lagi, tapi boleh pakai tahun lepas punya. Ya, saya rasa bersyukur lah masih boleh raya lagi. Tahun ni saya raya di sini, tak pergi mana, tak balik kampung sebab tak berkampung jauh. Tahun ni belum ada lagi lah sponsor beli baju raya. Tahun lepas 3 pasang, 4 pasang itu. Saya bersyukur lah. Tak apa, janji boleh beraya juga walaupun tak ada baju raya. Masa boleh guna baju raya sebelum ni banyak lagi. Nombor baru sepanjang PKPB sehingga 9 Jun ini antara lain membenarkan ziarah dan perhimpunan sehingga 20 orang. Bagaimanapun, ia wajar disertai dengan pematuhan kepada penjarakan sosial dan tahap kesihatan yang ketat. Perdana Menteri New Zealand Jacinda Ardern pada Isnin merancang untuk membuka semula ekonomi dan sesi persekolahan dalam tempoh 10 hari. Hampir kesemua sektor perniagaan seperti kedai runcit, pusat membeli belah, restoran, salon rambut dan juga gimnasium akan kembali beroperasi bermula Khamis. Menurut Ardern, meskipun New Zealand telah berjaya mengurangkan kes positif harian COVID-19, orang ramai tetap disarankan agar menjaga penjarakan sosial dan menghadkan pergerakan pada satu masa. If something goes wrong with a group of 10, that is much easier to contain, much easier to contact trace, much less likely that if something goes wrong, the whole country will have to experience more restrictions. That doesn't mean that you won't see larger gatherings of people around you. People, for instance, will be at the movies, but they'll all be spaced out. They'll be watching sports, but they will be spaced out. People might go to a show, but they will be spaced out. You'll see bars and restaurants open, but they again will be required to have people seated and spaced out. Demikian itu, sekolah akan dibuka semula pada Isnin depan, manakala bar dikatakan menjadi premis terakhir yang akan dibenarkan untuk beroperasi bermula 21 Mei. New Zealand kini mencatatkan hampir 1,500 kes positif COVID-19 dengan 21 kematian.
Pengangkutan awam dan keadaan lalu lintas di Paris kembali sibuk di beberapa kawasan susulan berakhirnya perintah berkurung selama 2 bulan di negara itu. Namun sekatan tetap dilaksanakan terutamanya perjalanan keluar masuk negara sehingga dapat dikawal situasinya pada awal bulan Jun. Pada masa yang sama, pemakaian topeng penutup hidung dan mulut serta penjarakan sosial diwajibkan bagi pengguna pengangkutan awam. Kedai runcit, salon rambut dan beberapa perniagaan lain di Perancis dibenarkan dibuka semula pada Isnin. Selain itu, penduduk tidak perlu lagi mengisi slip kebenaran khas untuk meninggalkan rumah. Menurut Johns Hopkins University, Perancis mencatatkan lebih dari 177,000 kes COVID-19 dan lebih daripada 26,000 kematian. Perdana Menteri Britain Boris Johnson umum pelan longgarkan sekatan bersyarat. Johnson bagaimanapun tegaskan kerajaan tidak akan menamatkan sekatan sepenuhnya ketika negara itu berdepan risiko peningkatan kes maut akibat COVID-19. Bermula Rabu, rakyat United Kingdom dibenarkan melakukan lebih banyak aktiviti luar. Pembukaan sektor ekonomi bagaimanapun hanya akan dilakukan secara berperingkat. No, this is not the time simply to end the lockdown this week. Instead, we're taking the first careful steps to modify our measures. And the first step is a change of emphasis that we hope that people will act on this week. We said that you should work from home if you can and only go to work if you must. We now need to stress that anyone who can't work from home, for instance, those in construction or manufacturing, should be actively encouraged to go to work, and we want it to be safe for you to get to work. So you should avoid public transport if at all possible. Johnson juga umum sekolah hanya akan mula dibuka bermula Jun. Beliau sarankan rakyat elak penggunaan pengangkutan awam. United Kingdom kuat kuasa sekatan bermula 23 Mac lalu. Sehingga kini ia catat 32,000 kematian, antara yang tertinggi di Eropah. Sekian Awani 745, jarak akan menguatkan kita untuk esok yang lebih bermakna. Kukuhkan jalinan, indahkan senyuman. Salam Ramadan Al-Mubarak. Saya Zulfitri Yusof. Salam hormat dan kita jumpa lagi nanti.